Boleh Cik Nizam kenalkan produk sikit? Ada kat depan kita tu. Okey. Apa ciri-ciri yang kalau kita tengok kacamata ni banyak pasaran. Ya. Apa yang unik? Biasa orang kata dalam bisnes ni, produk yang kita nak jual ni, produk kita mestilah berbeza, unik dengan produk lain supaya kita lebih lama kekal dalam pasaran. Ya. Apa yang unik? Okey. Apa orang kata apa ni, competitive advantage apa di Kalau kita tunjukkan? tengok produk ni, kalau kita tengok secara kasarnya macam cermin biasalah kita tengok. Kan? Tapi kita dalam bisnes, kita kena tetapkan pasaran kita. Kalau kita nak compete dalam red ocean ataupun pasaran terbuka, kan kita tak mampu. Jadi kita kena blue ocean kan perniagaan kita. Mana blue ocean ni kita kena duduk dalam kita punya own market dan make the competition irrelevant. Jadi apa yang saya buat, cermin ni kita memang iklan kat mana-mana pun kita fokus kepada pemanduan. Memandu sahaja. Memandu. Jadi kalau orang kata cermin untuk bergaya apa semua, kan? Jadi kita fokus kepada memandu untuk block glare, siang dan malam, silau siang dan malam. Jadi silau siang dan malam dan juga untuk bantu juga kegunaan dalam dan luar rumah. Sebagai contoh cermin mata yang ni mata yang ni. Ni digunakan untuk boleh digunakan untuk memandu siang dan malam. Kalau pergi tempat panas, ada cahaya UV ni dia akan jadi gelap sendiri. Dan kalau gunakan untuk bermain komputer, dia akan menjadi penapis kepada blue light daripada cahaya komputer yang bahaya untuk mata lah. Bahaya UV. Kalau kita pergi tempat panas, dia akan jadi gelap dengan sendiri. Jadi kegunaan dia 3 dalam 1. Jadi itu adalah antara keistimewaan lah. Jadi kita gunakan ni, produk ni kebanyakan dia beli oleh orang yang suka travel. Okay. Orang suka travel siang dan malam, dia driving. Jadi dia boleh digunakan untuk orang-orang yang nak memandu dengan selesa dan tak nak tukar-tukar cermin mata. Kalau dia nak beli satu je, dia boleh pilih antara siang, malam ataupun dia boleh pilih untuk yang satu lagi warna brown untuk waktu mendung. Jadi dia kena beli separate lah. Kalau yang ni satu saja beli cukup untuk guna banyak. Itulah sedikit sebanyak tentang spek ni. Jadi kita fokus kepada pemandu lah. Fokus kepada pemandu. Persaingan tak boleh lagi lah. Persaingan ada. Bagaimana respon kepada pesaing? Dia kalau strategi saya, pesaing turunkan harga, kita naikkan harga. Macam mana tu? Okey, dia ada orang yang ada belief. Kita tengok macam mana kejayaan LV. LV dia punya founder adalah orang yang terkaya dunia, pernah mencapai tahap terkaya dunia. Okay. Dia, macam mana LV boleh dapat jadi kaya? Adakah pembeli dia tu semua milioner? Ataupun pembeli dia tu bilioner? Tak. Pembeli LV bukan milioner ataupun bilioner. Sebenarnya pembeli LV ni adalah orang-orang yang nak menampakkan diri dia kaya. Dia layan orang-orang yang nak nampakkan diri dia kaya. Okay, apa yang saya gunakan, taktikal yang kita gunakan adalah bila orang beli cermin mata, orang tengok ada persaingan, saya naikkan harga. Sebab ada orang, ada consumer yang belief dia adalah bila dia tengok harga mahal, dia rasa benda tu lebih berkualiti. Harga dengan kualiti. Dia associate harga dengan kualiti. Lagi mahal, lagi kualiti. Yeah. Lagi mahal, lagi kualiti. So, bila kita buat marketing, ataupun kita buat dalam closing, kita gunakan that quality. Ini rahsia ni. Tak apa rahsia. Orang tak boleh tiru. Kan, dia lambat dah nak buat dah. Okay. Bila dia associate dengan quality, orang akan rasa benda tu dia automatically dan dia trigger dalam mind dia, benda tu berkualiti bila mahal. Bila murah ni bila murah. Tapi memang kita buat benda ni memang berkualiti pun. Yalah. Kita buat macam kita punya Polarize. Kalau kebanyakan yang ada kat pasaran 7 layer, kita buat 9 layer. Jadi orang tak tahu tak ada UVA dengan UVB. Kita masukkan sekali dalam tu. Okay, sekarang ni kenaikan harga. Adakah bagaimana kekalkan? Saya dipahamkan harga tetap kekal. Bagaimana boleh mengekalkan harga zaman COVID, sebelum COVID sampai sekarang ni masih sama? Dia masa kita buat costing produk lagi kita perlu fikirkan.
dia inflation rate dia akan sentiasa naik. Dia tak akan tak ada masa dia turun. Turun. Bila dia naik dia tak turun dah. Okey. Jadi inflation dia akan berlaku. Jadi setiap 5 tahun mesti ada kenaikan dalam inflation. Jadi inilah pentingnya bila kita keluarkan satu produk, kita perlu daripada awal lagi dah calculate dia punya inflation punya time. Bila dia naik, berapa rate punya inflation, 4%, 5% ke naik. Jadi daripada situ lagi kita dah start settingkan dia punya costing tu kepada future inflation punya harga. Jadi bila betul-betul berlaku inflation, kalau tak berlaku inflation kita ada high margin. Ya. Bila berlaku inflation, kita akan dapat kekalkan margin. Sebab kita dah set harga. Kita dah set harga mengikut inflation. Semua ni memerlukan perancangan lah. Perlu perancangan, ada planning lah. That's why kena ada business plan tu. Yang ni, bagaimana kita nak encourage, nak bagi motivasi, nak convince usahawan baru ni supaya sediakan business plan. Serius, secara serius. Bukan sekadar untuk syarat untuk dapatkan bantuan. Ya. Sebab kita experience buat business plan ni bukan usahawan buat, tapi consultant, which is usahawan susi tak tahu apa yang ditulis. Ya. So, bagaimana kita nak convince betapa pentingnya business plan sebenarnya dalam memulakan perniagaan ataupun orang yang dah terlibat dalam bidang perniagaan. Business plan tetap. Ada 3 words lah. Pertama kena belajar, yang kedua kena belajar, yang ketiga kena belajar. Belajar. Kita tak boleh nak lari daripada belajar. Kalau kita hanya nak berniaga kerana nak kaya, tapi tak ada succession planning, kita tak boleh nak pass through kita punya perniagaan kepada orang selepas kita. Brand kita akan wipe away macam tu je lah. Akan pergi macam tu je. So dia depends pada kita nak jauh mana kita nak buat perniagaan kita. Ada orang dia selesa dengan bertukar-tukar produk. Ada orang selesa membina brand yang boleh bawa sehingga berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Kita ambil contoh Coca-Cola, Pepsi, ada berbagai-bagai jenama yang berjaya dunia. They have a very thorough plan lah. Dia ada plan yang sangat-sangat jelas, teliti. Dia ada tahu mana hala tuju dia. Jadi benda-benda ni semua ni memerlukan visi dan misi yang jelas. Kalau misi dan visi yang jelas, kita akan ada planning yang lebih baik untuk masa depan. Dengan cara itu, kita akan merancang dan belajar untuk melakukan sesuatu. Ada usahawan yang beritahu saya, visi dan misi ni ada, tapi tak ditulis dan tak dikongsikan kepada pekerja atau staf kita. Dia dikongsikan, kesan dia tu ada lah. So apa komen? Misi dan visi ni direction company. Jadi, Staff kita, mungkin kita berpandangan bahawa staff tak ambil pot pun pasal misi-visi ni. Tapi bila kita letak di dinding kita, tanpa dinding besar kan, dan setiap minggu kita baca visi, baca misi kita. Mau tak mau, that is subliminal punya kita tanam dalam ni, dalam minda kita. Jadi bila kita dah tanam dalam kita punya minda, benda tu dia akan melekat lama-lama. Jadi dia akan dapat that mission and vision yang sama dengan kita. The problem is that kalau kita ada organisation, kita ada team yang tak sama visi dengan visi. Misi dia hanya sekadar nak bekerja 9 sampai 5 balik. Jadi dia tak ada misi yang sama ataupun visi yang sama, itu company tu tak boleh nak bertahan lama. Sebab tidak ada satu fahaman yang sama. Dia tak ada chemistry yang sama lah. Dia talk the different language. Dalam bisnes pun dia talk the different language. Tak share benda yang sama. Ya, betul. Penting lah. Tapi jarang kita tengok visi dan misi. Ya. Di syarikat-syarikat lah. Betul. Nak tulis tu pun perlu belajar juga. Perlu belajar. Ada ilmu lah. So, ilmu tak boleh ignore. Kena ada keinginan untuk selalu belajar lah. Okey, akhir sekali lah. Ya. Apa pesanan kepada usahawan di luar, kepada usahawan baru, especially graduan kita yang yang minat untuk jadi usahawan? Apa pesanan selaku yang dah lebih terlibat dalam? Pesanan saya untuk orang-orang baru yang nak terlibat dalam perniagaan dan juga graduan-graduan,
jangan ignore dengan knowledge. Sama sekali. Apa yang kita belajar contoh di college dan universiti, itu adalah framework untuk kita yang boleh gunakan untuk 20-30 tahun ke depan. Boleh gunakan framework dia. Walaupun ada perubahan-perubahan yang kita tengok macam dia dah obsolete, tapi sebenarnya masih boleh digunakan. Belajar. Dan juga dalam masa yang sama, jangan ignore dengan perubahan-perubahan zaman, belajar perkara-perkara baru. Dan sentiasa dapatkan nasihat daripada mentor-mentor orang-orang lama dalam bisnes, dapat nasihat-nasihat daripada orang-orang akademik yang mempunyai knowledge dalam bisnes. Walaupun ahli akademik tu dia tak berniaga, tapi dia ada framework tu. Framework perniagaan tu ahli akademik ada. Jadi kena sentiasa dapatkan knowledge daripada kedua-dua pihak. Pihak akademik dan pihak usahawan yang berjaya, usahawan-usahawan lama. Jadi itu saja nasihat saya. Jadi kalau orang-orang baru nak berniaga, jangan buat kesilapan kita, kesilapan kami, orang-orang lama berniaga, ignore perkara-perkara yang perlu ni. Jadi kena belajar. Dia berjaya juga tapi lambat sikit lah. Dia Jauh berjaya. sikit, jatuh bangun, Lambat luka sikit. banyak sikit lah. Ya, betul. Tapi ada satu benda lagi yang selalu dibangkitkan oleh usahawan baru ni, modal. Adakah ada mana dapat modal ataupun ada bantuan yang share Okey. agensi ke apa? Dia sebenarnya saya belajar benda ni daripada universiti juga. Ya. Kan macam mana kita nak dapatkan seeding capital, angel investor, kita nak belajar. Ya. Jadi apa yang saya buat dulu, sebelum saya mula-mula berniaga, of course kita tak ada track record. Bank pun tak nak bagi loan dekat kita. Jadi apa yang kita perlukan adalah cari angel investor. Kita cari mak ayah kita cari family kita, friends, apa semua, dapatkan dulu satu modal yang kecil dengan convincing yang cukup untuk memberikan dan mereka berikan modal kepada kita untuk kita bermula. Dan that's the part yang mana kita perlu tunjukkan usaha dengan bersungguh-sungguh. Jangan orang bagi modal, kita buat sekat jalan, tutup bisnes, tutup office. Jadi bukan satu halangan lah. Bukan satu halangan. Modal ni bukan satu halangan. Jadi itu yang pentingnya business plan yang macam kita bincang tadi, Prof. Ada business plan kita orang boleh tengok mana hala tuju dia, apa kita punya, ada forecast dia, financial forecast dia ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada. Jadi orang boleh tengok. Jadi itulah pentingnya. Kena belajar lah. Kena belajar lah. Kena belajar buat. Tak boleh. Ilmu kena ada business plan. Bila kita ada satu perancangan yang kukuh, senang untuk kita dapatkan pembiayaan lah. Ya, betul. Support, business support memang banyak. Memang banyak. Daripada government dan juga daripada swasta lah. Betul. Kawan yang baru nak terjun kepada keadaan yang ataupun orang ramai yang baru bertekad untuk jadi usahawan. Okay. Ilmu mesti ada supaya kita lebih prepare. Ya, betul. Bila ada ilmu, kena buat perancangan yang rapi. Dokumennya adalah business plan. Dan yang tak kurang penting adalah mentor. Ya, betul. Bimbing lah. Supaya mereka boleh share, orang kata makan garam. Ya, betul. mereka terlebih dahulu dah. Mereka dah alami, dah lalui proses. Sebab keusahawanan ini merupakan satu proses. Ya, betul. Proses dia akan berulang, akan jadi benda yang sama lah. Mereka dah lalui, dia boleh nasihati kita dan supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama dan beri peluang kita mencapai kejayaan dengan lebih tinggi lagi lah. Betul. Jadi sekali lagi Cik Nizam, terima kasih terima jemputan kami untuk bersama dalam podcast Borak Usahawan.